dalam menguasai masyarakat, kita perlu mengambil pendekatan yang sebijak-bijaknya. Kita kena sedar bahawa politik Malaysia ni masih lagi orang Melayu Islam. PAH banyak bertanding kawasan majoriti Melayu. DAP kemarin pun kita buat dialog dengan DAP dan keadilan. DAP kata dia tak boleh lebih pada 40 kursi. Hak tu je dia gok. Sebab saya sebut ke Leng Kek Siang dengan Datuk Seri Anwar kemarin dalam pilihan raya di Sarawak, kami lihat Bapak UMNO, Bapak MCA kata DAP memperkudakan, PAH memperkudakan DAP. Bapak Melayu kata DAP memperkudakan PAS. Masa kami pergi di Sarawak, saya beritahu siang, saya tengok gambar kartun besar di Bandar Sibu. Dia buat gambar roket, Leket Siang berkah, yang berkah Leket Siang di roket. Saya naik roket, Datuk Seri Anwar duduk belakang. Atau pergi kat kawasan Melayu pula, Kek Siang kena berkah pula. Dekat pada mana Cina, Kek Siang kena berkah. Dekat Melayu saya kena berkah pula, Kek Siang naik roket pula. Datuk Seri Anwar duduk belakang. Anwar tak kena berkah. Saya je kena berkah dengan Kek Siang. Suka-suka begitulah. Dan DAP mengatakan bahawa dia tak boleh lebih pada 40 kursi. Daripada 222 kursi. Bermakna baki lagi adalah kursi Melayu Islam. Di sinilah yang menjadi rebutan di antara PAH dengan UMNO. Sekiranya PAH dapat menguasai 60 kursi saja, PAH sudah boleh menguasai negara. Jadi kita kena sedar. Kerana hari ini UMNO dia ada 79 kursi, 78 kursi. 78 kursi UMNO dia ini. 78 kursi. Dengan kita menang dikuatkan, dia 78 kursi. Kita 23 kursi. Kalau kita boleh ambil lagi sampai 60 kursi, UMNO akan mendukung ber 40 kursi. Bila dia 40 kursi, kita jadi 60, maka PAH menguasai terah politik negara. Di sini, kursi-kursi yang bukan Islam akan bergantung siapa je terah kuasa politik negara. Di sini kita perlu mengambil strategi menguasai undi-undi Melayu Islam. Malangnya undi-undi Melayu Islam ni diperbodohkan oleh media Melayu sendiri, oleh RTM, TV3 dan berbagai-bagai lagi, Utusan Malaysia, Berita Harian. Berbeza dengan undi-undi bukan Islam. Undi bukan Islam, hari ini kita melihat mereka sudah membuka kepada sikap menyokong calon-calon PAS. Sehingga kawasan PAS bertanding lawan MCA, orang Cina boleh undi PAS, tak undi MCA. Tapi orang Melayu, kawasan kita lawan MCA, lawan Hindu pun dia boleh undi Hindu dengan MCA juga. Yang Melayu UMNO. Ini yang kita perlu pecahkan. Selagi kita tak boleh pecah perkara ni, maka sulit bagi kita untuk menguasai politik negara. Dan ini tidak mustahil boleh berlaku. Dan perjuangan tidak mudah. Kalau mudah bukan perjuangan. Kita kena sedar. Inilah tanggungjawab kita. Alhamdulillah, setelah kita mengadakan perbincangan, hiwar, dialog yang kita buat kemarin di antara 3 parti Pakatan Rakyat, semua kalangan bukan Islam menerima konsep negara berkebajikan yang dibentangkan oleh PAS. Mereka dah terima. Mereka dah terima. Sebelumnya mereka sudah terima Islam sebagai agama persekutuan. Mereka terima. Cumanya bagaimana kita menafsirkan Islam? Kita menafsirkan Islam ikut kita, bukan ikut UMNO. UMNO menafsirkan Islam ikut fahaman sekularisme. Ini saja bezanya. Dan mereka sudah terima. Hak-hak agama lain dijamin. Ini jelas. Kita jangan keliru dalam masalah ini. Dalam isu Kedah, ada orang kita boleh jadi keliru. Kedah kuasa dia terhad, tak macam Kelantan macam Terengganu. Kita menguasai kerajaan campuran di Kedah. Kita tidak menguasai sepenuhnya. Boleh timbul isu pusat hiburan ditutup di bulan Ramadan. Memanglah kalau bolehnya pusat hiburan yang haram tu tak bulan Ramadan kena tutup juga. Tetapi di sana sudah ada peraturan yang Barisan Nasional buat, tapi dia tak beramal dengan peraturan itu. Lalu ada kalangan pegawai yang menjolok supaya kita amalkan peraturan ini. Di mana hiburan-hiburan, karaoke dan sebagainya hendaklah ditutup dalam masa bulan Ramadan.
Maka kita mendapat bantahan daripada MCA, bukan di AP, MCA dengan gerakan. Ini bukan ni main bola UMNO lah ni. Macam mana? Tutup. Dia nak hidup ini hak orang yang bukan Islam. Hak bukan Islam. Hak Melayu ni tekan. Kita kena lawan. Dalam hanya kita dapat satu penyelesaian, iaitulah kita benar dia buka bagi orang bukan Islam saja. Sekiranya ada orang Islam masuk, dia berjanji kita boleh tarik lesen dia ditutup. Ini satu pendekatan. Hak yang UMNO buat, buka pusat hiburan, orang Islam boleh masuk juga. Ini beza kita kena faham ni. Ini perbezaan yang jelas. Kita jangan keliru dengan permainan surat khabar. Dan di sana ada satu perkembangan yang sangat menarik. Surat khabar Cina menyiarkan. NGO wanita Cina menyokong tindakan mengurangkan pusat-pusat hiburan kerana kata pusat-pusat ini menimbulkan gejala rumah tangga di kalangan masyarakat Cina sendiri. Ini satu perkembangan yang sangat menarik. Tetapi malangnya surat khabar Melayu tak sia hal macam ini. Ini menandakan betapa tidak ikhlasnya surat khabar Melayu terhadap agama mereka sendiri. Bahkan mereka sanggup buat kenyataan-kenyataan dan kata-kata yang boleh membuat murtad. Na'udzubillah min dzalik. Dan tidak mustahil kita boleh buat perubahan. Nabi bersabda satu hadis ini sebagai penutupnya. Nabi bersabda, khairus sahabati, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, khair sabda Nabi SAW, khairus sahabati arba'ah, wa khairul rayati arba'umiyah, wa khairul juyushi arba'atu alaf, walan yughlaba 12 an qillah. Sebaik-baik bersahabat 4 orang, Nabi kata. Sebaik-baik bersahabat 4 orang. Sudah boleh lah kalau kita nak kata tu 4 orang. Betul lah dengan hadis. 4 orang. Sebaik-baik bersahabat 4 orang. Sebaik-baik pasukan 400. Sebaik-baik tentera 4,000. Orang Islam tidak boleh dikalah kalau anggota dia 12,000. Kalau anggota dia 12,000, dia tidak boleh dikalahkan dengan sebab jumlah 12,000. Mungkin kita baca perang saja, termasuklah kerja pilihan raya. Kalau kita ada anggota 12,000 yang kita boleh kalah, cukup dengan akidah dia, dengan perangai, dengan akhlak, dengan semangat dia, saya yakin kita boleh mengalahkan Barisan Nasional yang melipat kali ganda daripada kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.